Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita ulang kaji sedikit satu kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, bermula ayat nombor 27. Cuma kita cuba bincang sedikit pada malam ini kisah yang mungkin ramai dah yang pernah dengar. Merasa mana saya nak sebut secara akademik dan secara ilmiah sikit. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a ibnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. Ayat-ayat ini berkait dengan musim. Tak lama lagi kita nak buat ibadat korban. Dan alhamdulillah bakali ramai yang sama pada malam ni memang ada ambil bahagian korban. Ya, ada benda sunat dah tapi dah bermula dah. Sunat tidak potong kuku dan mana-mana bulu di badan. Bermula 1 Zulhijjah sehinggalah sembelih. Allah, ustaz, saya terlupa nak potong, ustaz. Ikut planningnya nak potong lusa hari Jumaat. Kuku dah panjang sangat ni, bulu-bulu pun dah macam semok samun. Habis macam mana kalau saya tak potong macam Dracula sekarang ni pun panjang dah, ustaz. Kalau saya potong macam mana? Boleh. Sah tak korban saya? Sah tak korban? Sah. Habis pun kena potong markah ke pahala korban saya? Dia tak kena potong pahala korban. Sebab pahala korban ni berdasarkan ikhlas kita dan banyak mana kita buat. Habis macam mana kau tak ni? Kita tidak dapat pahala tambahan. Sunnah tak potong kuku dan bulu. Dia tak potong pahala tu, tak potong markah, cuma tak dapat markah tambahan. Okey, itu tak apalah kepada yang ambil bahagian korban tu. Cuma ayat-ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 27, bacalah kepada mereka kisah dua anak Nabi Adam bil haqqi, dengan benar. Yang pertama sekali, bila sebut kisah dua anak Nabi Adam ni, terus masuk dalam subconscious mind kita, dalam kepala lintasan kepala kita sebut dua anak Nabi Adam, maka masuk kepala kita, nama apa dua ni?
Habil dan Qabil. Lepas tu saya kata tadi, malam ni kita cuba bincang sedikit ilmiah. Sebab dia secara ilmiahnya, dalam ilmu tafsir ada perkara yang disebut sebagai riwayat Israiliyat. Pernah dengar tak perkataan ni? Pernah dengar Ustaz? Apa maksudnya? Riwayat Israiliyat adalah kisah-kisah, khususnya kisah Nabi, kisah umat terdahulu yang diceritakan oleh orang-orang ahli kitab, khususnya Bani Israel, yang memeluk Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman para sahabat. Mereka ni asalnya ahli kitab. Maksud ahli kitab Ustaz? Mereka ni yang mengaji kitab Taurat, Injil. Mereka, maknanya mereka baca Old Testament, New Testament. Kemudian bila mereka tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar Islam, akhirnya mereka memeluk Islam dengan penuh ikhlas. Cumanya bila mereka belajar Quran, kisah-kisah para nabi, dulu mereka belajar dah dalam Old Testament. Sekarang ni mereka belajar lagi tafsir. Lalu mereka meriwayatkan cerita-cerita itu bercampur dengan ilmu lama dulu dan ilmu yang mereka belajar, ilmu tafsir. Sebab dalam Old Testament adanya kisah-kisah para nabi. Jadi sebahagiannya yang direka oleh padri-padri. Bila ahli kitab ini memeluk Islam, mereka cerita balik ilmu tafsir termasuk ilmu-ilmu yang lama dulu, campur aduk sekali. Ini dipanggil riwayat Israiliyat. Okey, satu makna Israiliyat. Yang kedua, apa hukum kita belajar Israiliyat dan apa hukum kita cerita balik kisah Israiliyat ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh kita nak cerita kisah-kisah yang Bani Israel ni cerita, riwayat Israiliyat ini, dengan syarat riwayat-riwayat ini tidak bercanggah dengan akidah, dan dengan syarat kita kena beritahu bahawa ni yang saya cerita ni riwayat Israiliyat, bukan yang Nabi Muhammad cerita. Dan sebenarnya banyak dalam kitab-kitab tafsir ni riwayat Israiliyat. Secara disiplin ulumul Quran, secara disiplin ulama tafsir, mereka meriwayatkan kisah-kisah ini, tapi bukan untuk riwayat nak cerita biar orang tahu, orang pegang. Riwayat dengan kisah Israiliyat inilah untuk menafsirkan ayat Quran, tapi tidak tujuan itu. Mereka cerita untuk beritahu, ni ada yang kamu dengar cerita-cerita begini ni sebenarnya riwayat Israiliyat, gitu, untuk diberitahu. Jadi jangan terkejut dia. Contohnya kalau dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, tentang sakit Nabi Ayub, ada riwayat-riwayat Israiliyat ni yang cerita detail teruknya sakit Nabi Ayub ni, sehingga jadi macam aib dan tak logik, melampau penyakit itu. Ada riwayat-riwayat Israiliyat yang contohnya tentang Luqmanul Hakim, ada cerita-cerita riwayat Israiliyat. Ada yang ada iktibar, ada yang tidak melampau. Ambillah cerita untuk ambil faedah, untuk ambil pengajaran. Macam contoh, diceritakan di kalangan Bani Israel ada 1000 orang anak. Ada suami isteri, ada 1000 orang anak. Yang 1000 orang anak ni, semua anaknya 1000 orang ni dia didik pergi berjuang fisabilillah, berjihad 1000 orang, dan semuanya mati syahid. Israel ya. Bila para sahabat dengar kisah macam ni, para sahabat rasa, Allah, kita anak berapa orang, nak hidup berapa lama,
Macam mana nak challenge pahala orang umat dulu? Bila sahabat sedih, turunlah ayat Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada Lailatul Qadar tiap-tiap tahun lebih baik pada 1000 bulan. Maknanya tadi kisah kait dengan para sahabat, habis kisah tu kisah Israiliyat. Habis boleh tak nak cerita? Boleh, selagi mana tak bercanggah dengan akidah, ada pengajaran, boleh. Dan tuan-tuan, riwayat Israiliyat ni dia daripada penceritaan ahli kitab Amalul Islam. Tidak ada disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Kadang-kadang biasanya riwayat Israiliyat ni nama tempat, nama orang. Kita belajar Ashabul Kahfi. Kalau riwayat Israiliyat, yang duduk dalam gua Ashabul Kahfi tu disebut nama seorang-seorang. Nama anjing lagi disebut. Dalam riwayat Israiliyat. Habis Ustaz, boleh tak kita belajar? Kita baca, kita faham, oh ni riwayat Israiliyat. Tak apalah. Tapi kita nak berhujah dengan orang, nama yang duduk dalam Ashabul Kahfi ini nama dia. Anjing ni Qitmir, ni nama dia. Mesti percaya. Tak boleh buat bergaduh, tak boleh buat hujah. Saya sebut dah tadi, kita bincang secara akademik sikit malam ni. Dan untuk makluman, termasuk riwayat Israiliyat, nama Qabil dan Habil ni ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebut. Tapi dia baca riwayat-riwayat yang Israiliyat. Tapi lepas ni kita tak payah bergaduh. Dia tak payah bergaduh. Kamu duk cerita Qabil Habil, tahu tak? Tu riwayat Israiliyat tu, salah kamu. Tak, kita tak kata gitu. Kita kata, ya, ada dalam kitab-kitab tafsir, ini adalah riwayat Israiliyat, nama Qabil dan Habil tidak pernah disebut dalam hadis. Habis macam mana? Tak apalah. Yang pentingnya apa? Bila dua adik-beradik ni buat ibadat korban, diterima daripada seorang dan tidak diterima daripada seorang. Yang ni kenapa diterima, yang ni kenapa ditolak. Ini poin penting yang kita nak highlight. Tak payah bergaduh bab nama. Tapi kita faham, nama Qabil Habil riwayat Israiliyat, tapi kisah ini masyhur dan memang ada dalam kitab tafsir. Tapi kita nak pegang boleh tak Ustaz? Peganglah, senang. Mana senang kita nak ingat nama. Tapi kalau dalam Quran disebut apa? Watslu alaihim nab'a bani Adam bil haqq. Ceritalah pada mereka kisah dua anak Nabi Adam dengan kebenaran. Sebab tu kalau tengok dalam kitab terjemahan, translation, dia akan buat dalam kurungan Habil dan Qabil. Dalam ayat Quran, ibnai Adam, kisah dua anak Adam. Jadi Ustaz, dalam terjemahan saya ni dalam kurungan Qabil Habil itu diambil daripada kitab tafsir untuk senang kita nak cerita kisah nanti. Boleh ke tidak? Boleh, tak jadi masalah. Jangan kita kata yang sebut nama Habil Qabil salah, sesat, tidak. Dan dalam masa yang sama kita faham, nama ni berdasarkan riwayat Israiliyat, tak apalah nak ambil iktibar. Begitu. Itu maksud saya, sedikitlah display dari segi akademik, dari segi display ulumul Quran. Ada ulama yang memang bertegas, seperti al-marhum al-syahid Said Qutb dalam kitab tafsir fi zilalil Quran, almarhum Syekh Rashid Ridha. Mereka ini memang tegas display dalam kitab tafsir mereka. Mereka kata kami tak nak menggunakan kisah-kisah Israiliyat untuk faham ayat Quran. Kami tak nak. Kami nak fokus pada ayat Quran saja. Apa dia fokus? Dua anak Adam berlaku, cerita kisah dua anak Adam. Nama siapa itu tak penting. Apa yang berlaku pada mereka itu yang penting. Apa yang berlaku? Idh qarraba qurbanan. Apabila dua orang anak Nabi Adam ini buat ibadat korban. Korban apa? Itu tak penting. Kenapa buat ibadat korban? Itu tak penting. Sebab Quran sebut kisah dua anak Nabi Adam, mereka buat ibadat korban. Tu je. Tapi kalau pakai kaedah ni, ada orang kata macam tak best lah Ustaz cerita, kena ada cerita sikit. Maka kita beritahu memang
dalam riwayat Israiliyat menceritakan bahawa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bila turun ke bumi, Hawa melahirkan anak 40 orang dan melahirkan berpasang-pasang. Sekali beranak keluar boy seorang, girl seorang. Sekali beranak boy seorang, girl seorang. Boy seorang sepasang, laki perempuan. Lalu sebab ini di awal zaman kemanusiaan, jadi syariat pada masa itu kahwin. Yang ni lahir A dengan B, kemudian lahir pula 1 dan 2. Syariat masa tu A lelaki mesti kahwin dengan 1 perempuan. Maknanya yang berasing faham lah kan? Yang mana dia tak boleh bila dia kembar keluar lelaki perempuan, mereka tak boleh kahwin dua ni. Mereka kena kahwin dengan pasangan yang next. Yang lelaki kahwin yang ni kahwin yang ni. Itulah yang timbul, yang riwayat menyebut, Israiliyat ni menyebut bahawa yang pertama lahir dulu Habil dengan Labuda. Kemudian lahir pula Qabil dengan Iqlimah. Iqlimah ni cantik, Labuda tak berapa cantik. Qabil dia nak kahwin dengan Iqlimah, dia lahir sekali dengan Iqlimah, mana boleh. Habil lah yang kahwin dengan Iqlimah. Qabil kena kahwin dengan Labuda, tapi Qabil tak nak, sebab Labuda tak berapa comel, Iqlimah ni cantik. Jadi macam mana nak buat? Lalu Nabi Adam suruh buat korban. Qabil dia ni jenis dia bercocok tanam, buah sayur. Qabil. Habil pelihara kambing, kibas. Lalu Nabi Adam kata buat ibadat korban. Habil mengambil kibas yang paling sihat, yang terbaik untuk dia present kepada Allah. Ini yang zahir, tetapi menunjukkan batinnya yang ikhlas dalam buat korban ini. Yang Qabil tadi, carilah sayur-sayur buah yang reject shop punya barang, yang reject, yang tak apa nak boleh jual dah. Inilah untuk Allah. Lalu Allah hantarkan api sambar korban Habil, mana menerima ibadat korban dengan cara Allah hantar api dari langit, ambil kibas itu dan dibawa kibas tadi ke syurga. Dan kibas itulah yang ditukar ketika Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, ditukar dengan kibas. Itulah kibas dari syurga yang diambil daripada korban Habil yang diterima oleh Allah. Itu riwayat Israiliyat. Habis Ustaz, lama dah kita dengar cerita ni. Tak apalah, lama dah kita dengar, tak apalah. Yang penting kita nak ambil iktibar. Kalau ikut manhaj Syekh Kutub Rashid Ridha tadi, dia kata kita tak nak ambil riwayat Israiliyat, kita nak Al-Quran cerita ni kisah dua anak Nabi Adam, mereka buat ibadat korban, lalu diterima daripada seorang, di reject pada seorang. Itu je kami nak pegang, itu je kita nak masuk dalam kitab tafsir kita pun boleh. Jadi jangan bergaduh dalam isu ni kan. Hari cerita jadi panjang, mana lagi best dengar? Best yang cerita tadi lah Ustaz, ada kisah-kisah. Lepas tu ulas pula, ni tengok nafsu, perempuan jadi punca pergaduhan, perbalahan. Itu riwayat Israiliyat. Yang ni, ayat ni, watlu alaihim naba' abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu apabila disuruh buat ibadat korban, diterima daripada seorang dan tidak diterima pada seorang. Saya baca kisah ni sebenarnya sempena kita nak masuk musim ibadat korban. Kita masuk sekarang, kita duduk dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni ada dua ibadat yang besar. Satu ibadat haji, satu lagi ibadat korban. Dua yang besar. Tapi tidak ada lagi lah ibadat pada 10 siang awal bulan Zulhijjah, puasa pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bagi orang yang tak buat haji, itu ibadat-ibadat yang istimewa. Tapi yang utamanya haji dan korban. Ibadat korban, suspend tuan-tuan. Kalau baca sepotong hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut
man kana lahu sa'ah falam yudhi wa la yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang ada duit lebih lalu tidak ambil bahagian korban, jangan dekati masjid kami untuk solat raya. Hadis ini mazhab Hanifah kata berdasarkan hadis ini wajib buat ibadat korban bagi orang yang ada duit lebih, yang mampu. Sebab Nabi kata siapa ada duit lebih tidak ambil bahagian korban, jangan mari dekat masjid kami. Mazhab Hanafi kata wajib buat ibadat korban bagi yang mampu. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur menyatakan hadis ini menunjukkan sunat muakkadah, dan sebenarnya buat ibadat korban ini sebagai lambang, sebagai tanda kita bersyukur pada Allah di atas rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita. Tapi kita baca kisah ni, ada orang dia buat ibadat korban sekarang ni, dua anak Adam, dua-dua buat ibadat korban, dua-dua buat. Cuma yang seorang buat terzahir keikhlasan dia apabila dia cari yang terbaik, dia cari kibah yang paling sihat, lalu ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lagi dah suruh buat korban, buat jugalah, tapi cari barang reject. Ada tak tuan-tuan jumpa dia ni orang buat korban, dia buat juga korban, tapi survey dulu hak mana murah. Boleh tak tuan-tuan? Kita nak buat ibadat korban, survey harga dulu. Oh, masjid tu 800. Kenapa surau ni 800,500? Ada masjid tu 700,500. Masjid tu 770. Dia survey. Buat kat Kemboja 480 je. Mana ya? Macam mana? Boleh tak buat ibadat korban survey yang paling murah? Boleh? Ada dua hukum. Buat ibadat korban survey yang paling murah, ada dua hukum. Hukum yang pertama, tak boleh, takut jadi macam salah seorang anak Nabi Adam ini. Ibadat korban dah orang buat semua, dia buatlah juga, tapi cari reject punya barang yang paling murah. Tak apalah ada orang buatlah. Orang buat korban semua kat taman perumahan saya, adik-beradik saya, ofis saya semua buat. Nanti orang tanya saya, payah nak jawab. Buatlah juga, tapi cari yang Kemboja paling murah. Dia buatlah, ada orang buat, dia pun buat. Cari paling murah. Sport ring dia tukar tiap-tiap tahun, tukar sport ring, harga beribu. Kan? Lepas tu pasang sketing tayar seokok berapa kotak sehari, bayar bil tu bayar beratus. Sekali dinner keluar makan dengan anak bini 300-400 bayar. Ibadat korban cari paling murah. Ini yang pertama. Hukumnya kita bimbang takut jadi macam anak Nabi Adam, reject. Korban buat tapi Allah tak terima. Hukum yang kedua, survey cari ibadat korban yang paling murah. Ada orang yang diharuskan buat begini, pilih yang paling murah. Bahkan tidak mustahil, ada kemungkinan pahala dia lagi besar lagi. Siapa? Orang-orang yang dia ni duit tak banyak, gaji tak besar, berniaga pun untung tak banyak, tapi pergi dengar khutbah, dengar kuliah pengorbanan Nabi Ibrahim, dengar hadis-hadis berkait fadilah ibadat korban, dia pun nak buat juga korban, tapi duit tak banyak. Daripada bulan Muharram disimpanlah duit RM50 sebulan, cukup 10 bulan RM500. Lepas tu bolehlah ambil bahagian, ada, tapi kena buat di luar negara, Kemboja, Bangladesh, murahlah sikit, 480. Dia survey yang paling murah, sebab itu je duit yang dia ada. Nak buat kat tempat negeri, tempat sendiri 800 lebih tak cukup bajet untuk setahun. Jadi dia pun carilah yang jimat kau sikit, itu je yang dia mampu. Moga-moga Allah terima amalan dia. Dan kita rasa tak mustahil, pahalanya berganda lagi daripada kita yang ada duit dalam akaun 2-3 juta, ambil yang 800 tapi satu bahagiannya. Allah bagi banyak rezeki kat kita, kita ambil satu bahagian. Allahu Akbar. Malu kita dengan Allah.
Ustaz, saya nak ambil bahagian Ustaz, tapi surau saya dah limit dah untuk 7 ekor je. Masjid saya dah limit 10 ekor je. Jumpa saya malam ni lepas isyak. Ada sekolah tahfiz kat anak saya belajar, nak 40 ekor, baru 18 ekor sekarang. Kita beri nombor telefon Guru Besar, kontak direct, transfer duit direct kat Guru Besar. Mak Tahfiz Sulaimaniyah di Terengganu. Dia orang memang semelih lembu, daging, kompos tahun, dia tak agih. Dia agih cuma orang miskin kat luar asrama tu, yang lain budak-budak tahfiz makan setahun. Tapi biasanya tak cukup, tak apa hujung tahun habis stok daging korban. Yang budak-budak makan daging korban. Ataupun kita boleh cari lagi, banyak. Ada lagi NGO Masjid Surau yang lain. Tunjuk rasa syukur kita. Sebalik pada tadi, orang yang ibadat korban, dia survey yang paling murah, boleh ke tidak, tengok situasi orang tu. Kalau dia ni kaya, belanja lari banyak, tiba-tiba nak cari yang paling murah, kita takut jadi macam salah seorang daripada anak Nabi Adam ini, walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima ibadat korban ni. Sebab apa? Sebab dia sekadar melepas batuk di tangga dalam ibadat dia. Fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak. Bila ibadat korban dia tidak diterima, satu lagi, Syekh Rashid Ridha, Syekh Qutub rahmatullah alaih, disebut dalam ayat Quran ni fatuqabbila. Fatuqabbila dalam bahasa Arab dipanggil fa'il mudhari' mabni lil majhul. Maksudnya apa? Present tense dalam bentuk pasif. Apa maksud pasif? Maksud ayat fatuqabbila, lalu diterima amalannya, diterima korbannya. Dia tak sebut lalu Allah terima korbannya. Itu aktif. Kalau pasif, diterima. Saya makan nasi, itu ayat yang aktif, saya makan nasi. Ayat yang pasif, nasi dimakan oleh saya, dimakan. Fatuqabbila, lalu diterima korban. Kata saya Qutub, diterima dalam bentuk lafaz yang tidak diketahui. How, bagaimana keedah ibadat korban itu diterima. Quran tak cerita, tapi riwayat Israiliyat tadi cerita. Allah hantar api dari langit, sambar korban, habis diterima. Itu cara diterima zaman dulu, riwayat Israiliyat sebut. Saya Qutub kata dalam Quran dia sebut lalu diterima. Tak payah sibuklah how, macam mana cara diterima tu. Jadi dua kaedah yang kita belajar. Dan yang lebih penting apa? Allah terima seorang, Allah tak terima seorang. Yang lebih penting apa berlaku selepas itu. Yang tidak diterima tadi berkata la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Tengok, nak menunjukkan bahawa penyakit hasad dengki berlaku. Hatta dalam bab ibadat pun berlaku hasad dengki. Disebut oleh ulama tafsir, lihatlah, mereka ini daripada ayah yang satu dan emak yang satu, emak yang sama. Mereka ini dilahirkan daripada rahim yang sama. Tapi bila ada penyakit dengki, hasad, sampai ada niat nak membunuh, dengki punya pasal. Lagi bahaya, dengki cetus niat nak bunuh, lagi terkeluar di mulut cakap nak bunuh adik-beradik sendiri. Bila terkeluar di mulut lagi teruk, apabila yang dia sebut yang dia niat tu, dia buat sungguh, bunuh sungguh. Dan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Maksudnya, ini hadis Nabi. Rasulullah kata tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim
melainkan ada saham dosa kepada anak Nabi Adam yang membunuh dulu. Kalau kita sebut tadi Qabil, maksudnya Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana dialah orang yang pertama sannal qatla, yang mensunnahkan pembunuhan. Dialah orang pertama yang ajar membunuh. Jadi maksud hadis ni, setiap pembunuhan yang zalim berlaku atas muka bumi ni, anak Nabi Adam itu ada saham dosa. Kerana dia tu kan orang yang initiate, orang yang pioneer, atau apa panggil presiden ke apa. Dia orang pertama yang ajar membunuh secara zalim. Dialah orang yang pertama bunuh secara zalim. Selepas itu sejarah kemanusiaan, mana-mana ada pembunuhan yang zalim, dia akan ada saham dosa ni. Allahu Akbar. Dan inilah hadis, satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang mengajar satu kebaikan, lalu orang buat kebaikan yang dia ajar, dia akan dapat pahala berpanjangan. Orang yang ajar orang buat jahat, kemudian ada orang buat, dia akan ada saham dosa orang buat itu selama orang tu buat. Jadi kadang-kadang kita nak ajar tak pandai, ustaz. Tapi saya bos kat office, saya CEO, saya business owner, saya HR, saya telah buat arahan setiap hari Jumaat kat office kena baca surah Kahfi. Saya guna power CEO saya, setiap staff saya kena tasmik baca surah Fatihah, kena belajar sampai betul. Ini juga termasuk dalam sunnatan hasanah. Kita suruh, kita introduce buat benda baik, kerana kita orang tu buat, selagi mana orang tu buat kebaikan, kita dapat pahala. Kita ajak orang memeluk Islam, dia peluk Islam, setiap amal soleh dia buat, kita dapat pahala. Kita ajar orang cara rasuah, you jangan transfer mah, bagi cash lah, lagi selamat. Transfer bahaya mah. Kita ajar orang buat jahat, kita ajar orang nak pergi karaoke, pergi kat sini, lagi line clear lah, kita tangguh dosa pula. Kita tangguh dosa kalau ajar orang buat jahat. Kita ajar orang buat baik, orang tu amal, kita dapat pahala. Hadis ini cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, setiap pembunuhan yang zalim di atas muka bumi ini, anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya ini dapat saham dosa setiap kali ada pembunuhan. Allahu Akbar. Nak beritahu, sifat dengki dia tak kira adik-beradik. Satu office dengki, fitnah, khianat, ni adik-beradik rahim yang sama, mak ayah yang sama, sanggup bunuh. Tapi yang baik, kalau kita sebut tadi Habil lah, apa respon dia? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah terima korban orang yang bertakwa, orang yang ikhlas. Dia respon macam tu. Kau jangan dengkilah kat aku. Bak ibadat ni Allah terima daripada hati yang bertakwa, hati yang ikhlas. Dan inilah ibadat korban. Selalu ustaz-ustaz kita baca dalam khutbah, dalam kuliah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging tak akan sampai pada Allah, darah tak sampai badat korban kita tu. Yang sampai ialah takwa, ikhlas kita. Ada orang dia punya ayat, tak banyak buat korban, biasa dalam 2 ekor lembu je tiap-tiap tahun, tak banyak sangat. Ayat dia, ayat dia macam tawaduk, tapi nak cerita kat orang. Siap buat status dalam Facebook, status WhatsApp, tahun ni rasa nak kongsi rezeki kat luar lah dengan saudara-saudara kita di Kemboja, di Bangladesh. Boleh buat banyak sikit, 5 ekor lembu, tapi tak banyak lah. Ayat dia macam tawaduk, tapi dia nak cerita kat orang. Ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima ibadat daripada orang bertakwa. Mungkin buat sebahagian je, mungkin dia tak ada banyak duit. Ada orang yang dia ni meniaga lembu, ada kandang. Memang bisnes dia kandang.
memang bisnes dia lembu, dia ambil beberapa bulan sebelum musim haji, dia bela, dia jual. Ada beberapa harga berdasarkan saiz lembu. Dia kata kalau ada, memang tiap tahun ada geruk-geruk Bangla yang kerja kilang, kerja kelapa sawit, ladang, geruk Bangla kalau datang kat tempat dia akan cari lembu yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling mahal. Kerja kilang, kerja ladang kelapa sawit, tanya lembu yang paling mahal. Tokai lembu tanya, cakap, kenapa you cari yang mahal? Dia kata, ini untuk Allah. Allah bagi rezeki kat kami. Jauh mari dari Bangladesh datang Malaysia cari rezeki. Allah bagi rezeki banyak. Jadi untuk korban kami nak cari lembu yang paling gemuk, yang paling mahal. Ini untuk Allah. Oh, malu kita dengar. Walaupun dia bukan orang kaya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini prinsip. Sesungguhnya Allah terima daripada orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtuluk. Kalau kau mengangkat tanganmu nak bertindak nak bunuh aku tidak akan bertindak untuk bunuh kamu. Mu deki aku, mu nak buat jahat kat aku tak akan buat jahat pada kamu. Kadang-kadang ada isu, ustaz, dia fitnah saya, ustaz, boleh saya fitnah balik dia? Dia buat kat saya, ustaz, dia sabotaj company saya, dia sabotaj kilang saya, ustaz, saya nak sabotaj balik kilang dia. Anak Nabi Adam yang Allah puji ni, dia kata kalau kamu mengangkat tangan untuk bunuh aku tak akan angkat tangan untuk bunuh kamu balik. Aku tak akan jadi sama dengan kamu. Kamu khianat, kamu fitnah, maka aku nak fitnah kamu balik. Dah, ini bukan sifat orang bertakwa. Dia pukul saya, dia fitnah saya, dia pertahankan diri, cerita lain. Orang pukul, kita pertahan diri, itu cerita lain. Dia bukan niat nak bunuh kawan tu balik. Sebab tu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, yang pembunuh itu aku fahamlah dia bunuh orang yang masuk neraka. Kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Rasulullah kata, tadi dia begitu bersungguh nak bunuh saudara dia. Tadi dia bersungguh nak bunuh saudara dia, cuma dia kena bunuh dulu. Jadi dua-dua masuk neraka. Berbeza dengan anak Nabi Adam ni. Yang ni nak bunuh, yang dia kata aku tak akan angkat tangan untuk bunuh kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin. Aku tak nak aku memikul dosa sebagaimana kamu. Kalau aku pun nak bunuh kamu, nanti kalau kamu terbunuh aku berdosa. Jadi aku tak nak bunuh kamu. Kalau kamu nak bunuh aku tak nak bunuh kamu. Dan ingat, kalau kamu bunuh aku, kamu kena pikul dosa. Kamu kena pikul dosa aku. Bukan makna dosa aku segala dosa yang kita buat, tetapi dosa kalau kita against, kita niat nak bunuh dia juga, aku tak niat, jadi dosa ni kamu pikul lah dua-dua. Jadi ini sifat mengalah anak Nabi Adam. Bukan bermakna, ustaz, kalau gitu ustaz, orang nak buat apa pun pada kita biar je lah. Dah, kita pertahan diri, kita pertahan. Tapi ini dalam konteks dia ni bukan nak bertindak, kau nak bunuh aku, biar aku bunuh kau dulu. Tak ada begitu sifat dia. Supaya kita tidak sama dengan si jahat ini. Tapi kita tengoklah kesan daripada penyakit dengki, hasad dengki. Jadi dua dalam kisah ini. Satu tentang ibadat korban, satu lagi tentang kesan penyakit dengki sehingga sanggup membunuh adik-beradik sendiri. Dan ibadat korban ni tuan-tuan, bila kita sebut bab korban, root word dia, asal perkataan Arab, root word dia qaf ra ba. Qaruba maknanya dekat, qaribun dekat. Sebab tu orang Arab
Dan kita orang Melayu pun pinjam kata Arab bila nak beritahu kawan. Kawan yang rapat, kawan yang dekat, kita sebut kawan karib. Cuma Melayu kita macam huruf K, benarnya Q, qarib. Qarib maknanya dekat. Kawan karib, nak cerita rapat sangat. Kawan qarib, itu maksud dekat. Asal perkataan korban dulu, dekat, qarib. Ataupun satu lagi perkataan kita nak beritahu dekat ni kalau ahli keluarga, kita sebut apa? Kaum kerabat. Kerabat ni kalau bahasa Terengganu maksud dia lain. Dia Terengganu dia ada dua perkataan. Kadang-kadang dia sebut kerabat, kadang-kadang dia sebut climbing. Kerabat pagar, maknanya climbing. Tak apalah. Kaum kerabat. Kerabat. Nak bagi tahu kaum kerabat maksudnya dekat. So apa kaitan korban dekat ni? Qurbanan ilallah, satu ibadah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Apa kaitan sembelih lembu untuk kita mendekatkan diri dengan Allah? Kita yang dekat dengan Allah ini bukan dekat fizikal. Dekat, kita dekat dengan iman, kita dekat dengan hati dan takwa. Dan yang menyebabkan hati dan takwa iman kita ni jauh dengan Allah, antara sebab utama kita sayangkan dunia. Sayang kepada dunia. Tak salah kita cari harta, tak salah kita berniaga, kita buat OT, kita bisnes duit banyak, tak salah. Tapi yang menyebabkan kita jauh dari Allah, kita sayangkannya secara melampau. Jadi nak jadi dekat dengan Allah, kita kikiskan. Lagi banyak rezeki kita dapat, kita bayar zakat, kita sedekah, kita buat ibadat kurban, mendekatkan diri pada Allah. Kita kerja, untung bisnes banyak-banyak, tiba-tiba pergi beli lembu bagi kau orang daging. Sebab apa? Qurbanan ilallah, untuk aku mendekatkan diri kepada Allah. Kerja letih, balik jalan jam, dapat duit gaji, tiba-tiba beli lembu bagi daging kat orang. Sebab apa? Untuk aku mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara aku mengikis dalam hati ku ni sayang yang melampau. Ni bukan kata salah cari duit, silakan. Lagi banyak duit, lagi banyak zakat kita bayar, lagi banyak sedekah kita boleh buat, lagi banyak qurbanan ilallah yang kita boleh buat. Ya? Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah kalau hati ni nak dekat dengan Allah, kalau diselaputi dengan kecintaan yang melampau kepada dunia. Lalu buatlah ibadat kurban. Dua-dua buat. Yang seorang buat sebab dia ni dekat dengan Allah, dia cari yang terbaik, kibas yang paling sihat, yang paling mahal. Inilah untuk Allah. Aku mampu begini, aku cari yang terbaik. Yang ni dah orang suruh, buatlah juga. Cari barang-barang yang reject, buatlah, tak apalah, sekadar buat. Tidak menampakkan takwa dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ustaz kalau gitu saya orang miskin, saya orang susah ustaz. Orang yang sedekah banyak, dia lah tu takwa lebih. Saya yang miskin ni macam mana? Buat dengan kadar kemampuan kita. Kalau tak mampu, lepas tu kita kata dia bukan wajib. Jangan sampai nak buat ibadat kurban, hutang orang tak bayar, hutang yang berjadual. Nak buat ibadat kurban, kita tidak tunaikan nafkah wajib pada isteri dan anak. Jangan. Ikut berdasarkan kemampuan. Nak buat ustaz, aku kumpul duit, tak boleh setahun tak cukup ustaz, biar 2 tahun. Moga-moga Allah buka pintu rezeki. Orang bersungguh, Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki. Sebab tu saya sebut tadi, sahabat-sahabat kita yang apa benda tu, yang dari orang Bangladesh ni, walaupun mereka tak kaya, tapi jiwa mereka kaya. Cari lembu yang paling gemuk. Dan kemudian apabila habis jawab, aku tak akan lawan, aku tak nak bunuh kamu, aku biarlah kalau kamu buat, kamu pikullah dosa. Kemudian fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Lalu dia dikuasai oleh nafsu dia, dia pun bunuhlah saudara dia. Inilah ayat Quran. Nafsu menguasainya, lalu dia bunuh saudaranya.
dan dia lalu dia pun menyesal, dia menjadi orang yang rugi. Gitu je ayat Quran. Sebab tu Syekh Qutb Rashid Ridha tadi, jadi kamu tengok ayat Quran, nafsunya menguasainya, lalu dia bunuh saudaranya, lalu dia menjadi di kalangan orang yang rugi. Itu je ayat Quran. Maknanya nak beritahu, apabila seseorang dikuasai oleh nafsu, dengki, sehingga dia bertindak bunuh adik-beradik sendiri. Ya, Quran dia tak cerita detail how, macam mana cara dia bunuh. Ya, Quran tak cerita detail lepas bunuh apa berlaku, tak. Inilah ayat Quran. Jadi kata Syekh Qutb, kita tak payah panjang lebar, kita faham bahawa bila nafsu menguasai seseorang, dengki, siapa sanggup bunuh, lepas bunuh baru menyesal, gitu. Dan Quran tak cerita detail perkara bunuh. Sama juga macam kisah Nabi Musa dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Musa ikut Khidir, jumpa budak, dan Quran kata faqatalahu, lalu Khidir pun bunuh budak. Tak cerita detail cara bunuh, sembelih ke, patah leher ke, tembak ke, tikam, tak. Cuma Quran kata lalu dia bunuh. Sebab perkara negatif Quran dia tak detailkan sangat. Bila cek dalam riwayat Israiliyah, ada cerita Qabil dia nak bunuh Habil, tapi sebab tak tahu, dia panggil tufulah basyariyah, kemanusiaan pada zaman kanak-kanak kemanusiaan. Maksudnya zaman awal dia tak pernah ada orang bunuh. Jadi Qabil tak tahu cara bunuh. Ada seekor syaitan datang. Kita azan dulu sikit. Allahu Akbar.
Saya sebut tadi bahawa di dalam ayat Quran hanya menyebut nafsu menguasai salah seorang daripada anak Nabi Adam, lalu membunuh dia akan saudara dia, lalu dia menjadi di kalangan orang yang rugi. Itu je. Lalu tafsir saya kutip tadi, dia kata yang penting kita nak faham tengok hasil pada dengki, kuasai nafsu menguasai orang sanggup bunuh, lepas bunuh menyesal pula. Itu pengajaran. Lalu dalam riwayat Israiliyat dia sebut gini, Qabil dia nak bunuh Habil, dia pun bawalah naik ke puncak bukit, lalu dia tak tahu macam mana nak bunuh. Dia tak tahu macam mana nak bunuh. Lalu syaitan muncul, nyamar dari jadi macam seorang manusia. Lalu syaitan ambil burung seekor, wa akhadha tayran amamahu wa wada'a ra'sahu ala hajar. Lalu syaitan berupa manusia ambil burung seekor letak atas batu. Lalu syaitan ambil batu satu lagi, ukur kepala burung, pecah kepala burung, mati. Qabil pun tengok, oh macam ni caranya. Lalu masa Habil tidur, Qabil pun ambil batu hepak atas kepala Habil, mati. Ini riwayat Israiliyat. Dia cerita cara berlaku pembunuhan. Kalau dalam Quran dia kata, lalu nafsu menguasainya, dia dengki, dia pun bunuh. Itu je dalam Quran. Jadi tadi kita sebut tentang riwayat Israiliyat tu, cerita panjang lebar dah di awal tadi. Dan demikian juga yang ni Quran cerita. Setelah dia menyesal, tengok bila dia buat jahat, buat perkara dosa, baru menyesal. Ketika itu, ini pembunuhan yang pertama di atas muka bumi. Dan lepas tu dia tak tahu macam mana nak settlekan mayat ni. Kalau riwayat Israiliyat dia kata, lalu Qabil pun pikul Habil di atas belakangnya. Dia berjalan sehingga setahun, pergi cari tempat tak tahu, sehingga belakang, sehingga Habil tadi mayatnya bau busuk, burung-burung, gagak, haiwan buah ikut nak makan, tiba-tiba baru datang gagak. Itu riwayat Israiliyat. Tapi yang ayat Quran cerita apa? Faba'athallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Lalu Allah Taala hantar burung ghurab, gagak tu bergaduh. Lalu mati seekor yang pertama, yang kedua ni timbuskan jenazah, bangkai gagak seekor lagi. Dia pun tengok. Itu yang Al-Quran sebut. Tapi riwayat Israiliyat tadi dia cerita detail. Storytelling dia, story adalah story sikit. Mana Ustaz, yang ni kita boleh percaya tak? Bolehlah, sebab dia bukan perkara yang berkait dengan akidah. Cuma kita kena faham yang cerita detail, cara bunuh. Itu riwayat Israiliyat. Itu yang maksud saya tadi, secara akademik sedikit pada tafsiran ayat ni. Bila dia tengok gagak tadi timbuskan mayat atau bangkai saudara dia, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minad nadimin. Lalu dia kata, celakanya aku, bodohnya aku ni, bodohnya aku kalau tengok gagak ni. Dia tahu cara nak selesaikan mayat saudara dia. Bodohnya aku. Lalu dia menjadi di kalangan orang yang menyesal. Ini dari segi iktibar, penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Dia membunuh disebabkan dengki, dikuasai oleh nafsu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, setiap pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi selepas pada hari itu, Qabil tetap mendapat saham dosanya
kita ambil pengajaran, jangan duduk ajar orang buat benda jahat, takut kita terpaksa pikul dosa dia juga bila dia buat. Dan yang lebih penting lagi berkait dengan ibadat korban, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya terima ibadat orang yang bertakwa. Artinya ikhlasnya dizahirkan pada ibadat yang dia lakukan. Itulah yang menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.